Baik, bersua kembali dalam Selamat Pagi Malaysia. Kita akan teruskan dengan mendapatkan perkembangan ataupun info lebih lanjut mengenai perkembangan terkini COVID-19 dalam negara bersama Yang Berhormat Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adha Baba yang berada di talian sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Datuk Seri, apa khabar? Sihat? Saya Alhamdulillah selamat berpuasa ya. Selamat berpuasa. Alhamdulillah, kesihatan itu yang paling penting waktu ini. Datuk Seri, kalau kita lihat jumlah kes COVID-19 sejak kebelakangan ini mencatat angka 2 digit. Ini satu perkembangan yang cukup baik sekali. Namun kita bimbang ada sebilangan masyarakat yang mungkin akan ambil sambil lewa perkara tersebut dan memandang bahawa wabak ini akan berakhir dalam masa terdekat. Komen YB? Ya, betul. Kita tidak boleh komparison sambil lewa dalam kedudukan COVID masih pandemik ya. Kerana jiran-jiran kita di luar Malaysia masih lagi ada kes-kes yang positif dan kadar infektiviti dia tinggi. Jadi kita masih lagi perlu berjaga. Sebab itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan semalam bahawa ada penyambungan PKP daripada 28 hari bulan tu tamat, kita sambung lagi 2 minggu. Tapi dengan syarat lah ya. Baik, Datuk Seri, katakan tadi bahawa PKP pun dah dilanjutkan sehingga 12 Mei nanti. PKP ini bukan satu pilihan tapi satu kemestian dan kebiasaan baharu ini perlu untuk kita teruskan. Bukan sahaja untuk tempoh PKP tahap keempat tetapi pasca PKP nanti. Datuk Seri. Ya, pasca PKP menjadikan kita berada dalam kedudukan new norm, norma-norma baru dalam kehidupan. Kita mengikut lagi kaedah perlukan seperti penjagaan kebersihan diri yang tinggi terhadap semua individu dan juga keluarga. Kedua, dengan ada penjarakan sosial ni perlu dilaksanakan kerana ini vaksin terbaik untuk bukan vaksin yang dibentuk, tapi inilah kaedah terbaik untuk kita memutuskan rantaian penularan wabak COVID. Di Malaysia sekarang ni kadar sembuh daripada COVID 63% berbanding dengan dunia 29%. Ini menunjukkan bahawa kita tidak lewa dalam kedudukan kita. Mereka yang telah sembuh ini sebenarnya mereka melalui proses dijangkiti COVID. Mereka mungkin boleh jadi jurucakap pada kita nanti bagaimana mereka lalui pengalaman COVID-19 di mana mereka dirawat dan di kuarantin Baik, Datuk Seri, baru-baru ini melancarkan aplikasi My Sejahtera kerjasama antara Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga MOSTI bukan saja berfungsi untuk menyediakan informasi terkini kepada masyarakat mengenai COVID-19, malah membantu kerajaan melancarkan pengurusan wabak ini. Mungkin Datuk Seri nak kongsi sedikit mengenai features ataupun apakah elemen-elemen yang terdapat dalam aplikasi berkenaan, Datuk Seri? Ya, aplikasi My Sejahtera memang diperlukan untuk kita memberi maklumat kepada rakyat sama sekali berkaitan dengan COVID-19 lah. Jadi ini untuk kegunaan rakyat Malaysia dan dia ni ada beberapa konten dalam aplikasi tersebut seperti hotspot tracker, kita mengurus lokasi serta ada advice ataupun ada nasihat-nasihat yang diberikan kepada rakyat dan kita ada juga soal jawab dalam tu soal-soal lazim yang berkaitan COVID dijawab di situ Selain daripada kita memberi nombor-nombor hotline number yang perlu kita hubungi sekiranya ada kemuskilan, dan kita telah dapat respon yang baik daripada rakyat setakat malam kerana pengalaman untuk mengetahui COVID ini sangat penting. Baik, Kementerian juga bekerjasama dengan MOSTI dan juga MOFA ataupun Kementerian Luar untuk mengenalpasti negara-negara yang berpotensi untuk menghasilkan vaksin dan juga ubat untuk merawat pesakit COVID-19. Apa yang boleh kita tahu mengenai usaha sama antara kementerian tersebut? Ya, MOSTI bersama Kementerian Luar dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia memang dalam kaedah dan juga usaha untuk bekerjasama dengan negara-negara yang nak mengeluarkan vaksin kita dapati bahawa kajian sidik sekarang sedang dilaksanakan dengan agresif oleh saintis-saintis atau pakar-pakar virologi dalam negara kita
Itu juga dengan negara lain. Mereka telah mula menguji. Jadi kita akan memberikan kolaborasi berkenaan dengan sharing data dan juga berkenaan dengan bagaimana kita boleh membentuk vaksin itu sendiri untuk strain yang ada dalam negara kita. Baik, Datuk Seri, selain usaha sama antara kementerian, merentasi kementerian, Datuk Seri baru-baru ini menerusi ciapan di Twitter juga memaklumkan bahawa usaha kolaboratif diterima baik daripada syarikat swasta ataupun fasiliti kesihatan swasta. Bagaimana agaknya setakat ini respon daripada fasiliti kesihatan swasta untuk membantu kerajaan mendepani pandemik ini, Datuk Seri? Ya, kita ada usaha sama dengan pihak swasta. Pertama klinik ataupun GP, yang kedua hospital-hospital sendirilah. Dan makmal-makmal juga. Di peringkat hospital pakar ni, kita sekiranya hospital COVID kita yang setelah gazet sebagai full COVID, maknanya kita akan agih-agihkan sakit-sakit non-COVID tu kepada hospital lain dan juga kepada hospital swasta. Yang tu telah disetujui. Yang kedua, mana-mana GP ataupun pemilik klinik swasta, kita mungkin boleh melapor diri ke Kementerian Kesihatan untuk menjadi salah satu petugas kita lah. Dan kita memberi sumbangan kepada mereka lah dalam bentuk dalam bentuk penerimaan duit. Dan kita juga menerima derma-derma daripada rakyat dan juga swasta, terutama sekali dalam bentuk ventilator dan juga personal protective equipment. Baik, Datuk Seri, terakhir sebelum kita tamatkan perbualan ini, Datuk Seri mungkin nak kongsikan sesuatu kata-kata semangat kepada bukan saja pesakit COVID-19, malah kita punya frontliners, pakar-pakar perubatan yang bertugas sepanjang bulan Ramadan ini untuk mendepani ataupun merawat pesakit-pesakit COVID-19 ini. Datuk Seri, silakan. Ya, kita ucapkan terima kasih banyak kepada petugas-petugas kita di Kementerian Kesihatan dan juga kita punya sahabat-sahabat ataupun NGO-NGO yang membantu kerana setakat ini usaha yang dilaksanakan nampak berhasil kerana bukan saja kita dapat mengukuhkan kedudukan hospital kita untuk merawat dan juga memberi perhatian tetapi juga kaedah kita untuk mengesan dan membuat active case detection ataupun membuat saringan tu dibantu oleh frontliners kita. Dan kita mesti stronger together, kita mesti menang. Baik, terima kasih banyak-banyak Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Kesihatan, atas perkongsian mengenai perkembangan terkini COVID-19. Terus sihat, terus kuat Datuk Seri untuk mengetuai ataupun mengepalai Kementerian Kesihatan mendepani pandemik COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.